Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid yang dikasihi sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam kelas yang seterusnya. Kali ini kita akan masuk ke bab yang baharu untuk sains tingkatan 3 iaitu bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini merupakan kesinambungan kepada bab tajuk yang sama yang awak telah belajar ketika di tingkatan 2. Sebelum kita lihat apa yang awak akan belajar di dalam bab ini, saya ingin berikan sedikit overview ataupun gambaran ringkas secara abstrak berkenaan konsep asas yang perlu awak faham untuk menguasai tajuk ini. Baik murid-murid sekalian, cuba awak lihat gambar yang saya paparkan di sini. Saya rasa generasi zaman awak semestinya mengenali apa yang dipaparkan ini. Daripada smartphone pelbagai saiz dan kepada iPad ataupun tablet. Okey, apa yang sedang dilakukan oleh smartphone dan juga tablet ini? Ya, smartphone dan tablet ini kesemuanya sedang dicas semula. Okay. Mungkin awak pun sekarang menggunakan telefon yang disambungkan kepada sumber elektrik. Okay. Kerana takut kehabisan bateri ketika menghadiri kelas ini. Alright. Jadi, kesemua telefon dan tablet ini sedang dicas semula menggunakan apa? Ya, menggunakan tenaga elektrik. Daripada mana datangnya tenaga elektrik? Murid-murid sekalian. Tenaga elektrik sebenarnya dihasilkan di satu tempat yang dinamakan sebagai stesen jana kuasa. Jana kuasa bermaksud penghasilan kuasa. Dalam kes ini, tenaga elektrik. Jadi, tenaga elektrik dihasilkan di stesen jana kuasa ini dan akan dialirkan ataupun diagihkan ke rumah-rumah dan bangunan di seluruh dunia. Kita ambil konteks dalam negara kita. Negara kita mempunyai beberapa stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ini akan membekalkan bekalan elektrik kepada semua penduduk di seluruh negara kita. Melalui tiang-tiang besar yang rasanya kita boleh tengok kalau kita lalu kat tepi highway, kita boleh nampak tiang-tiang besar ini. Jadi tiang-tiang besar inilah yang membawa tenaga elektrik itu untuk kita. Bila bercakap pasal stesen jana kuasa elektrik, saya rasa awak semua mesti akan terfikir tentang satu stesen jana kuasa yang cukup popular. Malah di sekolah rendah sini pun awak diajar ataupun didedahkan tentang stesen ini, iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik. Yang mana stesen ini akan menggunakan kuasa air, itu ayat biasalah yang mana akan menggunakan kuasa air ini untuk dipindahkan tenaga yang terdapat di dalam ini kepada tenaga elektrik. Bagaimana dipindahkan, itu kita akan belajar dalam tajuk ini. Apabila telah dipindahkan kepada tenaga elektrik, maka tenaga elektrik yang dipindah ini akan diagihkan dan dialirkan kepada rumah-rumah kita. Ini adalah konteks yang cukup besar. Okey, stesen jana kuasa elektrik mengagihkan tenaga elektrik ke seluruh bandar ataupun segala pelosok tempat di negara kita. Boleh tak sesuatu tenaga elektrik itu kita hasilkan dalam kuantiti yang kecil tanpa menggunakan stesen jana kuasa? Ya, boleh. Cuba lihat ini. Mungkin awak zaman sekarang tidak menggunakan basikal dengan banyak ataupun mungkin basikal awak tidak lagi dilengkapi dengan peralatan ini. Okey, yang mana ini kita panggil sebagai dynamo. Alright, dynamo ini akan menghasilkan tenaga elektrik daripada gerakan tayar dan tenaga elektrik ini akan menyalakan lampu yang terdapat di bahagian atas ini. Okey, orang zaman dahulu kala banyaklah guna kerana zaman dahulu lampu jalan tak banyak. Jadi kita bergantung harap kepada lampu basikal yang mana lampu basikal itu menyala tidak menggunakan bateri, sebaliknya menggunakan dynamo. Siapa yang tahu cara guna dia akan faham dengan lebih mudah lah. Okay, siapa yang tak tahu boleh tengok balik basikal awak. Sekiranya ada, cuba try, test bagaimana ia berfungsi. Okey, tapi kalau tidak pernah menggunakannya, jangan risau. Dalam tajuk ini juga kita akan lihat bagaimana struktur yang sebegini ringkas boleh menghasilkan arus elektrik yang seterusnya menghasilkan tenaga cahaya dekat lampu kita. Jadi murid-murid sekalian, selamat datang ke bab kita yang ke-6, keelektrikan dan kemagnetan. Baik murid-murid sekalian, jadi di dalam bab yang ke-6 ini apa yang perlu anda pelajari? Baiklah, di akhir pembelajaran bab yang ke-6 ini, anda semua sepatutnya dapat yang pertama, memerihalkan penjanaan elektrik. Maksudnya, bagaimana elektrik itu dijana ataupun dihasilkan di pelbagai tempat stesen jana kuasa. Yang kedua, kita akan berkomunikasi mengenai transformer. Transformer ini bukanlah transformer movie itu, tapi transformer ini adalah satu daripada komponen ataupun peralatan penting dalam mengagihkan elektrik daripada stesen jana kuasa
ke rumah kita. Yang ketiga, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, kita kata tenaga elektrik kalau diagihkan melalui transformer. Jadi kita kena tahu bagaimana kaedah pengagihan dan penghantaran itu dibuat. Serta terakhir sekali, kita kena tahu bagaimana untuk mengira kos penggunaan elektrik. Maksudnya apabila kita lihat bil elektrik yang sering sampai ke rumah kita, selalunya ia sudah siap dikira. Tetapi bagaimanakah proses pengiraan itu dilakukan? Jadi secara keseluruhannya untuk bab yang ke-6 ini terdapat 4 subtopik yang perlu anda semua kuasai. Murid-murid sekalian, untuk kelas saya mudah. Kita akan menguasai ke-4 subtopik yang telah saya bagi tahu tadi berdasarkan satu gambaran sebegini. Okey, yang mana kita akan melihat bagaimana tenaga elektrik dihasilkan di sini, kemudian dialirkan ataupun dilalukan ke kawasan ini, kemudian akan lalu dua benda yang warna biru, apa dia kita akan belajar, dan di akhir sekali kita akan lihat apa yang berlaku di dalam rumah kita. Jadi kita akan lalu kawasan macam mana? Kita akan lalu kawasan yang pertama sekali kita melihat stesen jana kuasa, kemudian kita akan pergi ke pencawang. Kita bukan melihat pencawang, tetapi kita melihat apa yang komponen yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan belajar tentang rangkaian grid nasional, kembali kepada komponen di dalam pencawang, kemudian kabel di sini maksudnya pengagihan dan penghantaran elektrik ke seluruh rumah kita. Baik murid sekalian, dalam kita mengetahui berkenaan dengan penghasilan ataupun tempat untuk kita hasilkan kuasa elektrik kita, kita akan pergi kepada stesen jana kuasa. Jana kuasa maksudnya menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dan tenaga elektrik ini nanti awak akan belajar yang ia tidak boleh dimusnahkan. Ia hanya boleh bertukar bentuk. Jadi ini bermakna tenaga elektrik kita mesti berasal daripada satu tenaga yang lain. Okey, sebagai contoh kita tahu. Okey, ini adalah yang paling glamour sekali apabila kita cakap tenaga elektrik rumah ni datang daripada mana. Okey, ramai di kalangan awak yang akan sebut berkenaan dengan empangan. Yes, empangan memang adalah antara punca utama ataupun sumber utama penghasilan tenaga elektrik di negara kita. Ini adalah contoh empangan bakun yang terdapat di Sarawak, salah satu daripada empangan besar yang ada dekat Malaysia. Jadi tenaga elektrik terhasil daripada mana? Tenaga elektrik terhasil daripada tenaga yang tersimpan di dalam air ini. Tenaga apa? Nanti kita akan belajar. Apapun yang kita kena tahu sekarang ini adalah tenaga yang dihasilkan di empangan adalah tenaga hidro. Di mana tenaga hidro ini akan melalui satu proses yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey. Yang kedua, tenaga angin. Yes, tenaga angin juga merupakan salah satu daripada sumber kita mendapatkan tenaga elektrik. Mungkin awak pernah melihat kipas ini. Okey, kita panggil sebagai kincir angin. Tidak begitu glamour atau popular dekat negara kita, tetapi dekat negara-negara luar yang kurang kawasan yang bertasik ataupun sungai seperti kita, mereka mempunyai kawasan yang lebih banyak angin. Okey, kawasan berbukit bukau. Jadi adalah lebih mudah jika mereka menggunakan kincir angin. Jadi, kincir angin ini akan menghasilkan tenaga apa? Okey, dia datang daripada tenaga angin. Okay, jadi tenaga angin akan pergi kepada kincir angin dan ditukarkan kepada bentuk tenaga elektrik. Okay. Lagi apa? Okay. Petroleum. Alright, ini salah satu daripada hasil bumi yang juga terdapat dengan kayanya di pantai barat semenanjung Malaysia. Begitu juga dengan Malaysia Timur di Sabah dan juga Sarawak. Brunei, salah satu negara yang cukup kaya dengan hasil masyhurnya berkenaan dengan petroleum. Ya, petroleum ini juga boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik. Bagaimana caranya? Kita akan belajar. Okey, lagi, dari mana kita akan dapat tenaga elektrik? Kita juga boleh mendapatkan tenaga elektrik daripada arang batu. Arang batu adalah sumber asas untuk menghasilkan elektrik. Kalau ekologik, memanglah batu ini sekadar batu berwarna hitam dekat dalam bumi kita. Okey, tapi batu ini tidak akan automatik hasil elektrik. Ketuk-ketuk-ketuk dapat elektrik. Tidak, tetapi dia akan melalui satu proses jana kuasa. Sebab itulah kita panggil stesen jana kuasa. Yang mana arang batu ni kita bawa ke stesen jana kuasa. Dan di stesen jana kuasa itu akan melalui satu proses, okey, dan proses itu akan menukarkan tenaga yang ada di dalam arang batu ini kepada tenaga elektrik. Lagi daripada mana kita akan dapat tenaga elektrik? Ini dia, tenaga solar.
Alright, mungkin ada sebilangan daripada awak yang rumahnya dipasang dengan kepingan-kepingan solar ini. Okey, yang mana kepingan solar ini akan mengubah tenaga solar. Tenaga solar ini berasal dari mana? Berasal dari matahari. Solar maksudnya daripada cahaya matahari. Cahaya matahari akan dipancarkan kepada panel ini dan panel ini akan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Di Malaysia, kaedah ini tidak popular. Okey, kita ada ladang tenaga solar tetapi tidaklah sebesar seperti gambar rajah di Arizona, Amerika Syarikat ini. Kita ada juga tempat penghasilan tenaga elektrik daripada tenaga solar yang besar. Tetapi tidaklah mencapai kapasiti yang amat besar seperti di luar negara. Okey, so ini adalah contoh seterusnya. Dari mana kita dapat tenaga elektrik? Daripada tenaga solar. Okay, cuba lihat gambar ini. Ini agak tak familiar langsung lah kepada kita. Malah kalau saya sendiri pun secara peribadi saya tak pernah lihat peralatan ataupun stesen jana kuasa ini di negara kita. Okey, stesen jana kuasa apa ini? Stesen jana kuasa tenaga ombak. Yang mana ombak, okey, normally dia berada di negara-negara yang mempunyai pesisir pantai, yang mempunyai angin yang kuat, yang boleh menghasilkan ombak yang agak besar. Tapi kita kebanyakan pantai kita gunakan untuk mandi bandar. Jadi ombaknya taklah besar sangat. Jadi kawasan sebegini dia akan mengaplikasikan ombak naik turun gelombang air itu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ini lagi satu contoh. Yang kedua, dari sini awak tahu. Seterusnya kita boleh dapat tenaga elektrik daripada tenaga ombak. Lagi dari mana? Ya, daripada biogeosim. Biogeosim adalah perebutan pokok ataupun haiwan. Okey, normally daripada pokok lah, daun ataupun batang pokok yang telah mati. Okey, dia akan reput, jatuh ke bumi. Benda-benda tu nampak seperti tidak berguna. Awak dekat rumah akan sapu sahaja and then kita bakar. Tapi sebenarnya benda itu berguna. Okey, apa yang kita anggap sebagai sampah ini sebenarnya berguna. Kerana apa? Kerana yang kita anggap sebagai sampah ini mengandungi tenaga biogeosim. Yang mana tenaga biogeosim ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Bagaimana? Kita akan saksikan sebentar nanti. Saya sedang tunjukkan kepada awak jenis-jenis tenaga yang ada yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Next, apa lagi? Tenaga geoterma. Tenaga geoterma ini terhasil daripada kawasan bumi, okey, yang mempunyai suhu yang lebih tinggi di bahagian dalamnya. Sehingga menyebabkan permukaan yang mengandungi cecair seperti air akan jadi seperti beruap. Dia jadi panas. Yalah, kalau dah bawah ini panas, contohnya kawasan yang berhampiran dengan gunung berapi lah. Okey, di mana magma berada lebih hampir dengan permukaan bumi. Jadi kawasan atas ini akan menjadi lebih panas. Dia akan membuatkan air kita ini evaporate ataupun tersejat menghasilkan wap. Jadi apa yang ada, wap yang ada ini, kita boleh tukarkan tenaga geoterma yang dimiliki oleh struktur bumi ini, kita boleh tukarkan kepada tenaga elektrik. Juga ada di negara kita tetapi tidaklah menghasilkan elektrik dalam kapasiti yang teramat besar, tak glamour. Alright, tenaga berikutnya ni sangat glamour, iaitu tenaga nuklear. Ya, tenaga nuklear ini memerlukan kawasan yang cukup besar. Ada atau tidak dekat negara kita? Cuba awak pergi Google. Ada atau tidak stesen jana kuasa tenaga nuklear di negara Malaysia? Kalau ada, boleh share dengan saya nanti. Alright, ini contoh stesen tenaga nuklear di Amerika Syarikat. Okey, yang mana tenaga nuklear ini, awak pun tahu perkataan nuklear ini selalunya sinonim dengan bom. Okey, tapi kita bukan nak bercakap tentang bom. Kita nak bercakap tentang satu logam, okey, yang berada dalam muka bumi kita ini yang mampu menghasilkan tenaga yang cukup besar. Jadi tenaga itu dipanggil sebagai tenaga nuklear. Daripada tenaga nuklear ini, kita akan pindahkan dia untuk menjanakan dia menjadi tenaga elektrik. Jadi secara kesimpulannya, kita telah pun melihat sebanyak 10 sumber tenaga yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga hidro, petroleum, arang batu, tenaga angin, tenaga ombak, gas asli, tenaga solar, tenaga nuklear, tenaga biogeosim dan tenaga geoterma. Daripada tenaga-tenaga inilah kita proses di stesen jana kuasa untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang telah pun kita belajar ataupun kenal pasti sebentar tadi sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua kategori.
Alright, jadi sumber tenaga boleh dibahagikan kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Jadi manakah antara 10 sumber tenaga ini dimasukkan dalam kategori tenaga boleh baharu dan yang mana pula tenaga tidak boleh baharu? So, untuk mengetahuinya, kita terlebih dahulu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Baik, tenaga boleh baharu adalah sumber tenaga yang tidak akan habis. Okey, ataupun kita boleh ganti baharu. Maksud ayat ini adalah walau sebanyak mana pun sumber tenaga itu digunakan, okey, walau banyak mana-mana pun tenaga itu kita convertkan kepada tenaga elektrik, dia takkan habis. Jadi bermakna kita boleh guna dia sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab kalau dah habis, dia secara automatik akan diganti baru. Okey, jadi lawan kepada tenaga boleh baru adalah tenaga yang tidak boleh baharu. Ini bermaksud tenaga kategori ini dia akan habis. Okey, kalau kita guna sampai satu tahap, tenaga itu akan habis. Dan tenaga yang habis itu tidak boleh diganti baru. Jadi ini bermakna mana-mana sumber tenaga yang jatuh bawah kategori tenaga tidak boleh baharu ni, dia adalah sumber tenaga yang kita boleh guna dalam jangka masa tertentu. Okey, bila sampai ke bekalan yang dah tinggal sikit, dah habis, maka kita terpaksa cari sumber itu di tempat yang baru ataupun beralih kepada sumber tenaga yang lain. Jadi, apakah contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu? Kita akan fokus kepada 10 sumber tenaga yang telah pun kita tengok contohnya tadi. Baik. Sekarang kita saksikan contoh sumber tenaga boleh baharu dahulu. Okey, sumber tenaga boleh baharu. Tenaga ini tak akan habis. Okey, yang mana kalau kita guna, dia akan sentiasa ganti baru. Okey, apa dia? Yang pertama ini sekali adalah tenaga hidro. Okey, tenaga hidro bergantung kepada kuantiti ataupun kapasiti air. Jadi, air ini tidak akan habis. Dan seperti kita sedia maklum, 70% daripada muka bumi kita ini adalah terdiri daripada air. Dan air ini sentiasa akan ditop up melalui proses semula jadi di muka bumi kita. Sama ada air, mata air daripada tanah atau mungkin juga daripada air hujan yang turun ke bumi. Jadi selagi mana ada air itu, selagi itulah kita boleh gunakan tenaganya yang kita kenali sebagai tenaga hidro untuk kita tukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi adakah air itu akan habis? InsyaAllah dalam keadaan sekarang dengan hujan yang masih turun dan juga sumber air mata air, kita masukkan tenaga hidro ini sebagai tenaga boleh baharu sebab air itu sentiasa ada dan sentiasa mengalir. Contoh yang kedua pun sama, tenaga ombak. Selagi mana ada laut dan selagi mana dekat laut itu ada angin yang meniupkan air laut itu ke pesisir pantai, dia akan menghasilkan ombak. Jadi, ombak itu tidak pernah akan habis. Selagi adanya tiupan angin dan air, maka selagi itulah akan ada ombak. Jadi, tenaga ini juga kita panggil tenaga boleh baharu sebab ombak itu tidak akan habis. Alright. Apatah lagi yang ketiga ni? Tenaga solar. Okay, tenaga solar, matahari sentiasa ada. Okay, setiap hari mesti ada matahari. Jadi matahari akan menghasilkan tenaga solar. Ya, memang benar di sebelah malam tidak ada cahaya matahari. Tapi itu bukan bermaksud tenaga solar itu habis. Tenaga solar itu ada, cuma putaran bumi itu menyebabkan bumi kita mengalami siang dan juga malam. Matahari itu tetap ada. Alright, jadi matahari pun sama. Dia adalah sumber tenaga boleh baharu sebab dia tidak akan pernah habis. Begitu juga dengan tenaga biojisim yang mana dekat muka bumi kita ini mempunyai pokok, ranting yang sentiasa mati. Setiap hari ada sahaja daun yang gugur dan juga ranting pokok yang dah tua, rapuh dan jatuh. Jadi tenaga biojisim ini juga tenaga boleh baharu sebab kita sentiasa boleh mendapatkan bekalan-bekalan biojisim ini daripada hutan dan juga tanah-tanah yang ada. Alright, kincir angin. Kincir angin memerlukan tenaga angin untuk memutarkan bilah kincir angin tu dan kemudian kita ubah kepada tenaga elektrik. Jadi kita bergantung kepada apa? Kepada angin. Adakah angin ini akan hilang terus daripada muka bumi?
Tidak. Semestinya kita bina di kawasan yang berbukit dan kawasan yang berbukit sentiasa mempunyai angin. Ataupun kita bina dekat kawasan laut. Kita pun tahu laut juga mempunyai angin yang kuat. Jadi tenaga angin ini tidak pernah akan habis. Jadi dia masuk di bawah kategori tenaga boleh baharu. Dan yang terakhir adalah geoterma. Geoterma adalah daripada dasar bumi kita yang mana permukaan bumi di bahagian tertentu akan mempunyai ciri fizikal yang lebih panas yang akan menyebabkan permukaan air di atasnya akan mengalami proses penyejatan. Itu pun tidak pernah akan habis. Jadi keenam-enam sumber tenaga yang ditunjukkan di sini adalah sumber tenaga boleh baharu. Sekali lagi saya ulang, sumber tenaga boleh baharu adalah sumber tenaga yang tidak akan habis. Air tak akan habis, ombak dekat laut tak akan habis, matahari tak pernah padam, biogeosim sentiasa ada dekat dalam hutan kita, angin tak pernah putus-putus bertiup di kawasan tinggi dan juga laut. Jadi, mereka ini semua dikategorikan sebagai sumber tenaga boleh baharu. Jadi, apa pula contoh sumber tenaga tak boleh baharu? Ini dia. Sumber tenaga tak boleh baharu adalah sumber tenaga yang akan habis. Sebagai contoh, petroleum. Paling mudah. Okey, kita pun tahu petroleum adalah proses cari gali dekat laut kita. Okey, yang mana mereka menggali sehingga ke dasar bumi untuk mendapatkan petroleum yang terhasil daripada mendakkan sedimen, batuan dan juga mungkin hidupan bumi, hidupan laut berapa ratus tahun dahulu yang membentuk petroleum. Adakah petroleum akan habis? Ya, kita gali sampai satu masa petroleum kawasan tu akan habis. Begitu juga arang batu. Kita korek, lama-lama arang batu akan habis. Tenaga nuklear menggunakan satu logam yang terdapat di dalam bumi kita. Pun sama juga. Kalau kita gali setiap hari, ambil, lama-lama logam itu akan habis. Gas asli pun sama. Jadi keempat-empat sumber tenaga ini adalah sumber tenaga yang tidak boleh baharu kerana mereka akan habis. Jadi, bila habis apa perlu kita buat? Kita tak boleh tunggu sebab dia tidak akan hasilkan yang baru. Jadi kita terpaksa berpindah. Kalau petroleum habis dekat Kelantan, kita pindah pergi Terengganu. Terengganu habis, kita pergi Sarawak. Sarawak habis, kita pergi Sabah. Okey, arang batu pun sama. Sekiranya dah habis, maka kita mencari tempat yang baru untuk mendapatkan arang batu yang baru. Jadi, empat ini adalah contoh sumber tenaga yang tak boleh baru. Sekali lagi saya ulang, sumber tenaga yang tak boleh baru adalah sumber tenaga yang boleh habis. Dan bila habis, dia tidak akan diganti baru. Kita kena beralih ke lokasi yang lain untuk mencari pula keempat-empat sumber ini. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang kita dah tahu daripada 10 sumber tenaga yang diperkenalkan kepada kita ini, kita dah tahu yang mana dikategorikan sebagai sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Tetapi sebenarnya ia masih lagi belum menjawab bagaimana tenaga elektrik itu dihasilkan. Bagaimana daripada air yang berada di empangan, tenaga hidro yang terdapat di situ, bagaimana ia bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey, atau mungkin juga angin, kincir angin. Angin yang memutarkan bilah kincir angin tu macam mana boleh bertukar menjadi tenaga elektrik. Murid-murid sekalian, sebenarnya dengan hanya sekadar mempunyai air, mempunyai angin, mempunyai cahaya matahari atau mungkin juga mempunyai gas asli tidak cukup untuk membuatkan kita menghasilkan tenaga elektrik. 10 sumber tenaga ini tadi sebenarnya adalah medium sahaja untuk kita menghasilkan tenaga elektrik. Sebenarnya untuk kita menghasilkan tenaga elektrik, kita lebih penting memerlukan dua perkara ini. Iaitu yang pertama adalah dawai ataupun besi. Alright, dan yang kedua kita perlukan magnet. Kehadiran kedua-dua ini barulah akan melengkapkan proses penjanaan tenaga elektrik. Nanti kita akan lihat apakah fungsi dan peranan sumber-sumber tenaga yang ada kita tunjukkan tadi dan apa kaitan dia dengan dawai, besi dan juga magnet. Jadi sekarang kita fokus kepada bagaimana elektrik boleh terhasil daripada dawai ataupun besi dan juga magnet. Okey murid-murid sekalian.
Awak semua boleh buka buku teks muka surat 165. Okey, iaitu aktiviti 6.1. Alright, sebelum kita buat apa yang ada dekat dalam buku teks itu, saya kena memperkenalkan awak dengan satu perkataan ataupun situasi. Okey, bayangkan dekat kita ada sekeping kertas, okey, and then dekat bawah ni kita letakkan magnet. Saya rasa awak semua pun mesti pernah ya tengok magnet yang mempunyai warna merah dan warna biru. Okey, yang mana kita tahu dia mempunyai kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi bila kita letakkan magnet kita di bawah sekeping kertas A4, di atas ni kita tabur dengan serbuk besi. Kita pun tahu yang magnet ni, besi ni akan tertarik kepada magnet, dia akan melekat. Tetapi dalam kes ini kita lapiskan dengan sehelai kertas dan kita taburkan dekat atas dia. Okay. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku, dia akan menghasilkan satu corak ataupun bentuk sebegini. Okey, apa kita panggil corak dan bentuk ini? Ini kita panggil sebagai medan magnet. Medan ini bermaksud kawasan yang dia boleh merasai magnet yang dikenakan. Okey, dia menghasilkan satu corak. Jadi corak-corak ini dipanggil sebagai medan magnet. Ini pula situasinya kalau kita letak dua magnet bar di bawah sekeping kertas dan kita tabur dekat atas ni dengan serbuk besi, dia akan menghasilkan bentuk sebegini. Jadi bentuk corak-corak yang kita nampak macam melengkung-melengkung ini semua kita panggil sebagai medan magnet. Yang mana medan magnet ni hanya kelihatan bila kita tabur serbuk besi. Tetapi sebenarnya bila kita letak dia macam ni sahaja pun, di keliling magnet ni dah ada pun medan magnet. Cuma ia tidak kelihatan. Maksudnya medan magnet sentiasa ada dekat sekeliling magnet ini. Cuma kalau kita nak nampak, kita kena tabur serbuk besi. Dan kita nampaklah corak dia. Okey? Alright. So, berdasarkan kepada medan magnet yang terdapat pada semua magnet ni, macam mana tenaga elektrik boleh dihasilkan? Okey, murid-murid. Tenaga elektrik boleh dihasilkan apabila garisan medan magnet dipotong. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya, okey, ini adalah garisan medan magnet. Okey, kita nampak sebab kita letak serbuk besi. Tapi kalau kita jumpa magnet yang kosong macam ni saja, sebenarnya dia ada medan magnet. Cuma kita tak nampak. So, kalau kita nak arus elektrik, mudah sahaja. Kita kena potong medan magnet. Apa maksud potong medan magnet? Maksudnya kita kena lalukan sesuatu, potong dia. Ni kan bercantum garisan ni. Jadi kita potong dia kat sini. Potong kat sini ke, potong kat bawah ke, potong kat tepi ke. Okey, janji medan magnet ini terganggu ataupun terpotong. Apabila medan magnet itu terpotong, maka arus elektrik akan terhasil. Tapi kita tak boleh nak potong macam tu saja. Kita tak boleh nak potong guna tangan. Kita tak boleh nak potong guna kain ke baju ke, tak boleh. Jadi pemotongan itu dilakukan oleh siapa? Sebab itulah kita perlukan unsur yang kedua, iaitu dawai ataupun besi. Jadi kita dah ada magnet kita ada medan magnet. Okey, jadi saya sebut tadi tenaga elektrik terhasil kalau kita potong medan magnet. Siapa yang potong? Dawai ataupun besi. Jadi kita tengok poin yang kedua. Garisan medan magnet hanya boleh dipotong apabila dawai digerakkan ataupun magnet kita gerakkan dekat dawai. Okey, contohnya macam ni. Okey, tengok situasi ni ataupun saya tunjuk situasi inilah lebih mudah Alright. So, ini adalah magnet. Okey, yang mana di sekeliling magnet ini mempunyai apa tadi? Medan magnet. Okey, ini galvanometer. Galvanometer adalah untuk menunjukkan bacaan. Kalau ada arus, dia punya jarum ni akan bergeraklah. So, macam mana kita nak hasilkan elektrik daripada magnet dan juga dawai? Kita anggap ini sebagai dawai lah, dawai kuprum sebagai contoh. Okey, so di keliling ini ada medan magnet. So, caranya adalah yang pertama, kita ambil magnet kita masukkan dekat dalam ni. So, terpotong tak medan kita? Terpotong. Siapa yang potong? Dawai kuprum ni. Sebab bila kita masukkan, kita gerakkan dia. Jadi bila kita masukkan, maksudnya medan magnet yang dekat luar ni, yang nak ada corak macam ni, akan terpotong. Okey? Alright, siapa potong? Dawai kuprum ni. Jadi, bila kita masukkan sahaja, jarum galvanometer ini akan menunjukkan bacaan. Tapi kecil sajalah sebab gerakan kita cuba masuk sahaja.
So macam mana kita nak dapatkan bacaan yang lebih banyak ataupun lebih besar adalah dengan masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kita buat gerakan itu dengan cepat. Maka kita punya medan magnet akan dipotong dengan lebih cepat. Jadi pemotongan medan magnet itu akan menghasilkan arus elektrik. Itu yang pertama, iaitu magnet digerakkan. Kita cuba pula dawai digerakkan. Maksudnya apa? Maksudnya, kita biarkan magnet kita stay kat sini, kita ambil dawai ni, kita gerak ke magnet. Kita gerak ke magnet. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi, terpotong tak medan magnet kita? Yes, medan magnet kita akan terpotong. Kalau medan magnet terpotong, terhasil tak tenaga elektrik? Ya, terhasil tenaga elektrik. Galvanometer kita akan menunjukkan bacaan. Jadi, terjawab sudah persoalan kita bagaimana tenaga elektrik dihasilkan. Tenaga elektrik dihasilkan apabila medan magnet dipotong. Siapa yang potong? Okey, yang potong adalah dawai ataupun dawai kuprum ataupun besi lah. Okey, macam mana dia potong? Adalah dengan menggerakkan dawai itu ataupun kita gerakkan magnet tu. Okey, so arus yang terhasil kita kenali sebagai arus aruhan. Jadi daripada penyataan ini, 3 penyataan ini terbuktilah yang kita hanya memerlukan magnet dan juga dawai ataupun besi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baik, sekarang ini apa kata kita lihat bagaimana penghasilan arus aruhan ini, yang kita kata penghasilan tenaga elektrik ini dibuat dalam konteks ataupun contoh yang cukup dekat dengan kita. Okey, apalagi kalau bukan dinamo basikal. Okey, saya tunjuk di awal slide kita tadi yang dinamo basikal ini berfungsi untuk menyalakan lampu basikal kita. Tetapi pernah tak sama siapa-siapa di kalangan awak yang pernah bedah dynamo ni ataupun buka untuk tengok komponen di dalamnya? Jadi secara ringkas kita boleh cakap di dalam ini mesti mengandungi apa? Yes, di dalam ini mesti mengandungi 2 perkara penting ini, magnet dan juga dawai besi. Alright, jadi kita cuba lihat di mana magnet dan dawai besi di dalam dynamo basikal. Okey, ini adalah besi. Dia tak guna dawai lah, dia guna teras besi. Alright, yang mana dekat tengah dia ada magnet. Okey, kembali kepada slide sebelum ini. Alright, kita nak hasilkan tenaga elektrik, betul? Macam mana tenaga elektrik dihasilkan? Tenaga elektrik akan dihasilkan apabila garisan medan magnet dipotong. Di mana garisan medan magnet? Di sekeliling magnet ini. Kita tak nampak, tak payahlah ambil kertas nak letak serbuk besi kan? Sebab kita pun dah faham, semua magnet akan mempunyai medan magnet. Jadi di sekeliling magnet ini mempunyai medan. So, macam mana nak hasilkan tenaga elektrik? Okey, arus elektrik akan terhasil kalau medan magnet tadi itu dipotong. Siapa yang potong? Dawai ataupun besi. So, kita tengok, ada tak dawai dan besi? Yes, besi ada. So, besi dekat sebelah ni. So, macam mana caranya kita nak buat supaya medan magnet ini terpotong? Okey, ada 2 cara kan? Sama ada besi itu bergerak ataupun magnet itu bergerak. Jadi dalam kes dynamo, siapa yang bergerak? Ingat awak bila awak nak nyalakan lampu, awak kena tolak bahagian atas ni mengenai tayar awak. So, awak kayuh. Bila awak kayuh, dia akan berpusing. Tengok atas ni berpusing, dia pergi ke bawah. Siapa yang berpusing? Siapa yang bergerak sekarang? Yang bergerak adalah magnet. Apabila magnet bergerak, medan magnetnya terpotong ataupun tidak? Kita nak tahu potong ataupun tidak, kita kena tengok kat sebelah dia ada besi tak? Ada. Jadi, secara automatik apabila dia berpusing, medan magnetnya akan terpotong. Garis medan magnet akan terpotong. Apabila terpotong, ada tak arus elektrik? Yes. Apabila medan magnet yang ada di sekeliling yang warna purple ni terpotong, siapa yang potong? Besi ni potong. Maka arus elektrik akan dihasilkan. So, arus elektrik yang terhasil ni dibawa masuk dekat wire sini, teruslah naik ke lampu kita. Jadi inilah asas, prinsip asas pengoperasian dinamo basikal untuk menghasilkan arus elektrik. Sekali lagi saya ulang di sini, okey, untuk yang fakta penting kita di hujung kelas kali ini adalah penghasilan arus elektrik boleh terhasil sekiranya medan magnet dipotong. Siapa yang potong?
teras besi, dawai ataupun kita ada sebarang bentuk besi-besi yang lain. Jadi dua objek ini, okey, jadi dua benda ni adalah satu faktor yang cukup penting untuk menghasilkan arus elektrik. Alright, jadi itu sahaja untuk kelas kita kali ini. Idea asas untuk menunjukkan kepada awak bagaimana tenaga elektrik itu dihasilkan. Okey, tapi kita belum sentuh lagi kan 10 sumber tenaga kita tadi. Itu kita akan tengok di kelas yang akan datang bagaimana 10 sumber tenaga yang kita bincangkan tadi dapat menghasilkan arus elektrik. Yang paling penting, kita perlukan magnet dan juga besi. Jadi, apa fungsi 10 sumber tenaga tadi? Itu kita akan lihat pada kelas yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.